Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita menyambung pengajian 40 hadis berkisar tentang akhlak yang mulia, pada membicarakan akhlak mulia yang ke-39, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirkum bi afdala min darajati siyam was salati was sadaqah. Qalu bala. Qala islahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiya al haliqah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya daripada Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah kamu ataupun maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada darjat puasa, sembahyang dan sedekah yang sunat? Sahut sahabat, ya, kami mahu ya Rasulullah. Nabi SAW sangat baik, bahkan beliau seorang yang faqih, pandai dan bijaksana, sehingga kan Nabi SAW menyatakan kepada beliau sebagai hakim ummah, yaitu seorang yang bijaksana. Dan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an menyertai semua peperangan selepas peperangan Uhud. Setelah peperangan Uhud, kerana sebelumnya Sayyidina Abu Darda terkenal dengan seorang yang kuat di dalam penyembahan berhala. Maka dia merupakan sahabat baik kepada beberapa orang sahabat, antaranya Abdullah bin Rawahah. Maka satu hari ketika mana Sayyidina Abu Darda tidak berada di rumah, berada dengan seorang sahabatnya yang lain, pergi menghancurkan iaitu sembahan berhala. Ini ketika mana Sayyidina Abu Darda belum lagi masuk Islam. Maka Abdullah bin Rawahah memusnahkan berhala yang disembah. Lalu kemudian balik Sayyidina Abu Darda di rumah. Lalu Abu Darda melihat iaitu batu berhala yang pecah berkecai. Kata Abu Darda, alangkah bodohnya kamu tidak dapat melindungi diri kamu sendiri. Kata Abu Darda kepada berhala, kamu sendiri pun tak boleh nak lindungi diri kamu sendiri, apatah lagi nak melindungi kami ni. Maknanya dalam masa yang sama dia mengakui dia pun bodoh kerana menyembah suatu perkara yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehinggalah isteri Abu Darda kata, yalah, begitulah bagaimana batu berhala ini tidak dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga dia dihancurkan sebegitu rupa. Lalu kemudian Abu Darda terus bersegera pergi bertemu dengan Nabi SAW, mengucapkan kalimatus syahadah. Jadi Abu Darda merupakan seorang sahabat yang sangat rajin beribadah. Walaupun beliau ini adalah seorang yang sebagai peniaga ataupun orang yang sibuk dengan bisnes, tetapi ketika mana setelah dia masuk di dalam agama Islam, maka Sayyidina Abu Darda ditanya oleh seseorang, wahai Abu Darda radhiyallahu an, mengapakah engkau sangat membenci berkenaan dengan perihal harta? Kata Sayyidina Abu Darda, kerana aku takut hisabnya yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Bimbang Allah Ta'ala menghisapkan dua perkara daripada harta yang aku cari. Pertama, daripada mana sumber harta yang aku dapat. Kemudian yang kedua, ke mana aku belanjakan harta kekayaan tersebut. Apakah hisapnya pada jalan yang halal, dan kalau pada jalan yang haram, maka bimbang takut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka dengan sebab itu, ini Sayyidina Abu Darda meninggalkan jual beli, sehingga kembali untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seberapa banyak ketaatan. Beliau adalah seorang sahabat yang seringkali tidak pernah meninggalkan puasa sunat.
Beliau salah seorang sahabat yang sentiasa bangkit awal untuk qiyamul lail di tengah malam, dan juga di antara sahabat yang banyak berdoa kepada sahabatnya yang lain. Jadi di antara sifat Sayyidina Abu Darda ni, dia bukan saja meriwayatkan hadis, bahkan beliau benar-benar beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Antara hadis yang lain yang diriwayatkan oleh beliau juga adalah salah satu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang muslim apabila dia berdoa kepada saudaranya yang berjauhan, iaitu dia berdoa dalam keadaan kawannya itu tak tahu dia berdoa kepadanya, melainkan kata Nabi, malaikat berkata kepada orang yang berdoa itu, bagi kamu sepertinya, iaitu seperti apa yang kamu doakan kepadanya. Ni hadis ini nak menunjukkan siapa-siapa yang berdoa kepada kawannya tanpa pengetahuan sahabatnya, dengan apapun doa, ya Allah rahmatilah kawanku itu, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah murahkanlah rezekinya, ya Allah jadikanlah anak dia anak yang soleh, anak yang cerdik, pandai, maka orang yang berdoa tu dia tak pernah rugi, kerana dia mendapat doa terus daripada malaikat Allah, seperti mana apa yang kamu doa kepada kawan kamu itu, maka kamu akan dapat seperti apa yang kamu doakan. Ni kelebihan orang yang mendoakan kepada saudaranya. Kita kadang-kadang kalau ada solat hajat terus balik, tak nak doa dah. Buat apa setakat doa anak yang lulus UPKK, baik tak payah dia kata. Dah. Kadang-kadang begitulah, surau semayang buat semayang hajat. Semayang hajat untuk apa? Ada ni anak nak ambil periksa sekolah rendah je pun. Dah. Tu pun nak suruh-suruh buat semayang hajat. Tak, Allah Ta'ala nak beri peluang kita dapat doa daripada malaikat Allah sendiri yang mendoakan kepada kehidupan kita. Maka kata Sayyidina Abu Darda, bahkan aku sendiri ni, kata Sayyidina Abu Darda, mendoakan untuk 70 orang dari kalangan sahabatku pada setiap kali sujudku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud kepada Allah, aku doa kepada 70 orang sahabat, yang mana aku sebut satu persatu nama mereka di dalam sujud. Dia sampai begitu Sayyidina Abu Darda. Kita doa umum je lah. Saya doa dah Ustaz. Doa macam mana? Ya Allah ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat, ya Allah. Tu doa kita. Tapi dah, Abu Darda mendoakan khusus. Bahkan kita doa, dalam doa kita pun tak sebut nama ahli keluarga kita. Ada sebut alhamdulillah. Kalau tak sebut, ini kerugian kita. Kerana mendoakan kepada orang lain itu besar pahalanya. Maka Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ini, maka di antara sahabat yang ketika mana beliau nak meninggal dunia, Ummu Darda isteri beliau berkata kepada Sayyidina Abu Darda, wahai Abu Darda, bukankah engkau pernah memberitahu aku bahawa engkau sangat mencintai kematian? Kali ini kenapa aku tengok kamu sangat gelisah, sedangkan kamu tahu, kamu pernah memberitahu kepada bahawa kematian. Lalu kata Sayyidina Abu Darda, wallahi demi Allah betul, akan tetapi ketika mana aku yakin aku akan meninggal dunia, aku menjadi benci kepada kematian. Kenapa? Kerana aku benci kerana tidak dapat menggunakan saki-baki usiaku dengan lebih banyak lagi ketaatanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Darda berkata kepada isterinya, bimbinglah aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehinggalah Sayyidina Abu Darda mati dalam keadaan mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Darda ni dia banyak kata-kata hikmah, kerana dia orang yang sangat bijaksana. Banyak kata-kata hikmah yang dinukilkan oleh beliau yang memberi kesan kepada jiwa. Di antaranya yang dibawakan oleh para ulama, kata-kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seandainya kamu mengetahui apa yang kamu lihat setelah kematian, pasti kamu tidak akan berselera untuk makan, minum dan berteduh di dalam rumah. Kamu akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi, memukul-mukul dada kamu serta menangisi diri sendiri. Sungguh, kata Abu Darda, aku lebih gembira menjadi sebatang pohon yang dikunyah kemudian ditelan begitu sahaja. Mana kalau kamu tahu dahsyatnya perkara setelah kematian ini, maka kamu akan menyesali dosa-dosa kamu diri sendiri. Dalam keadaan kamu mengharapkan baik jadi seperti pokok saja.
Kenapa? Kerana hisab terhadap manusia itu tersangat dahsyat. Bahkan beliau berkata lagi, ada 3 perkara yang membuat aku ketawa, kata Abu Darda. Dan ada 3 perkara yang membuat aku menangis. Adapun 3 perkara yang menyebabkan aku ketawa, kata Sayyidina Abu Darda, pertama, iaitu orang yang sibuk mengejar dunia sedangkan kematian juga mengejarnya. Orang sibuk mengejar dunia dengan sesibuk yang mungkin, sedangkan mati pun sedang mengejarnya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan aku tertawa adalah orang yang lalai daripada mengingati Allah, sedangkan Allah tidak lalai menghisap pada setiap amalan yang dilakukan. Ya, kita lalai ingat pada Allah, tetapi Allah tidak pernah lalai atas setiap dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan aku tertawa, kata Sayyidina Abu Darda, iaitu aku melihat manusia ketawa berdekah-dekah. Ketawa sungguh manusia dalam keadaan dia tidak tahu apakah dia termasuk di kalangan Allah redha ataupun Allah murka ke atas hidup. Kita seronok duk bergelak ketawa, dalam keadaan kita tak tahu pun Allah redha ke murka atas kehidupan kita. Adapun 3 perkara yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Abu Darda, iaitu pertama dahsyatnya kiamat, kemudian iaitu terputusnya amal, iaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apakah aku ni masuk ke dalam syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Abu Darda yang terkenal dengan kata-katanya yang bijaksana, yang terkenal dengan seorang yang sangat petah berkata-kata. Kata Abu Darda lagi, iaitu 3 perkara yang sentiasa aku sangat cintai, yang mana semua orang, sementara sebahagian besar manusia membenci 3 perkara tersebut. Pertama, aku sangat mencintai kepada kemiskinan. Dalam keadaan semua orang tak nak miskin. Tak ada orang yang hidup cita-citanya nak jadi miskin. Kita semua nak jadi kaya kalau boleh. Tetapi kata Sayyidina Abu Darda, aku sangat mencintai kemiskinan. Kerana miskin itu mengajar aku sifat tawaddu', rendah diriku pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Abu Darda, aku sangat kasih kepada kesakitan. Dalam keadaan tak ada orang suka sakit. Tak ada di kalangan kita ni yang berdoa pada setiap kali sujud, ya Allah, berikanlah aku dengan gaut, ya Allah, dengan gaut yang sangat sakit, ya Allah. Atau berikanlah aku ni, ya Allah, dengan penyakit kecil manis, darah tinggi. Tak ada orang minta sakit. Kata Sayyidina Abu Darda, saat aku ditimpa sakit, aku sangat kasih pada sakit. Kenapa? Kerana sakit itu menyebabkan dosaku terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatta tertusuk 1 duri pun, kalau kita katakan selumbar lah tu, kau panggil apa sini? Selumbar lah nak. Nak selumbar tu pun mengampunkan dosa. Jadi kalau kencing manis lagi lah. Kalau darah tinggi lagi lah. Kalau dialisis lagi lah. Mana bererti kesakitan itu menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, aku sangat cinta kepada kematian. Sedangkan manusia tidak suka kepada kematian. Kerana kematian itu menyebabkan kerinduan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak sabar nak jumpa dengan Allah. Kerana syarat pertemuan dengan Allah itu adalah dengan berlaku kematian. Jadi begitulah Sayyidina Abu Darda memberikan ingatan kepada kita tentang akhirat. Sehingga kata Sayyidina Abu Darda lagi, injakkan kakimu ke bumi, ke tanah, sesungguhnya sebentar lagi ia akan menjadi kubur kamu. Injakkan, anda hentakkan kaki kamu ke tanah. Ingatlah bahawa sebentar lagi ia akan menjadi kubur kita. Ia akan menjadi tempat kita. Wahai manusia, kata Abu Darda, sesungguhnya hidupmu hanya beberapa hari sahaja lagi. Maka tiap kali waktu berlalu, maka bererti sebagian hidup kamu telah pergi. Wahai manusia, kata Abu Darda, maka sekarang ini, maka habiskanlah umur kamu, iaitu dengan sebaik mungkin. Maka dengan sebab itu, ini di antara kata-kata daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Abu Darda meriwayatkan hadis yang hari ini juga adalah berkenaan, iaitu salah satu sifat yang adalah mendamaikan pihak yang bertelaga ataupun pihak bersengketa. Yang mana di dalam hadis yang kita bacakan ini dijelaskan tentang Nabi SAW bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku beritahu suatu amalan?
lebih hebat, mulia, besar pahalanya berbanding dengan ibadat peribadi seperti ibadah puasa, solat dan sedekah yang menjadi ibadat utama. Maknanya ibadat yang dimasukkan puasa, solat ini adalah puasa sunat, solat sunat dan juga sedekah, kerana ibadat yang wajib tak akan dapat ditandingi oleh ibadat yang sunat. Maka yang ditanya ini, nak tak kamu aku beritahu yang mengatasi ganjaran kelebihannya melebihi ibadat sunat seperti puasa, solat dan juga sedekah. Maka di antaranya kata Nabi, lalu jawab sahabat, bala ya Rasulullah. Bala ni maknanya dengan jawapan bahkan ya Rasulullah. Ini sebut bala. Bahkan ya. Kami nak tahu sungguh. Kalau disebut na'am, ya saja. Kalau na'am ni pun ya juga. Cuma bila sebut bala, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu sungguh apakah perkara tersebut. Lalu kata Nabi SAW, mendamaikan dua orang kelompok yang berbala itu lebih utama berbanding seseorang yang beribadat, puasa, solat, sedekah, tetapi dalam keadaan dia memiliki perselisihan di antara saudara. Maka orang yang mendamaikan hati jiwanya itu besar pahala. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni, sifat pemaaf itu besar pahala. Maka begitulah juga mendamaikan dua pihak, mewujudkan sifat kemaafan di antara kedua-dua pihak, maka besar pahala. Kerana perselisihan dan pergaduhan itu adalah suatu punca yang mendatangkan banyak mudarat. Banyak mudarat daripada banyak manfaat. Bahkan kadang-kadang perselisihan itu boleh membawa kepada pembunuhan. Seperti mana perselisihan di antara Qabil dan Habil. Sejarah menceritakan, menjadikan bahawa hasad, dengki, permusuhan membawa kepada permusuhan sehingga membawa kepada pembunuhan. Seperti mana pembunuhan di antara Qabil yang membunuh Habil. Kerana hasil daripada bersengketa, berbalah. Adik-beradik berbalah. Sebab tu bukan saja adik-beradik berbalah, bahkan ada anak sanggup bunuh mak kerana berbalah dengan mak. Sampai begitu akhir zaman. Isteri berbalah dengan suami, bunuh suami. Suami bunuh isteri, berbalah dengan isteri. Sehingga membawa kepada pembunuhan. Sebab tu Nabi SAW menyatakan bahawa, kata Nabi, iaitu jauhkanlah diri kamu daripada hasad dengki. Kerana hasad dengki itu, kata Nabi, dia memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Sikit-sikit memakan kebaikan. Orang yang hidup dalam keadaan bersengketa, berbalah, tanpa dia sedar bahawa perbalahan itu memakan kebaikan, memakan amal-amal solehnya, sehingga lama kelamaan amal ketaatan itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, beberapa hadis yang lain yang diriwayatkan tentang mendamaikan dua pihak yang bersengketa ini. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Iaitu kata Nabi, setiap sendi manusia ni pada setiap pagi, iaitu setiap sendi tubuh manusia ini, iaitu Nabi suruh untuk kita bersedekah dengan sendi, kata Nabi. Iaitu sendi-sendi yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, 360 sendi ini disuruh digunakan untuk bersedekah. Macam mana bersedekah dengan sendi ini? Setiap hari, pada setiap pagi, kata Nabi SAW, engkau berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bertelingkah. Kamu mendamaikan orang yang sedang berbalah, itu sedekah. Kata Nabi lagi, kamu bantu seseorang naik kenderaan pun sedekah. Lalu kemudian kamu bantu pula seseorang itu untuk mengangkat barang-barang ke atas kenderaan pun adalah sedekah. Kita tengok ada orang nak angkat barang, kita ambil, tolong angkat barang, letak dalam bonet kita, sedekah pagi-pagi. Kemudian kata Nabi lagi, perkataan yang baik yang diucapkan pada setiap pagi pun adalah sedekah. Maka termasuk salah satu sedekah juga, termasuklah juga menghilangkan bahaya di tengah-tengah jalan. Termasuk sedekah dalam riwayat yang lain disebut lagi solat 2 rakaat pada waktu duha. Termasuk juga sedekah setiap pagi ucapan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setiap pagi yang kita ucapkan itu adalah sedekah. Dan termasuklah juga adalah mendamaikan dua pihak yang sedang bertelagah. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa
mendamaikan orang yang sedang berselisih itu adalah satu tugas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibiarkan persengketaan itu dia berlalu dengan begitu lama. Dan kalau boleh, maknanya cepat-cepat mendamaikan. Apatah lagi kalau persengketaan itu melibatkan, iaitu persengketaan di antara tali persaudaraan di antara adik-beradik, mak dan anak, anak dan juga ayah dan sebagainya, maka persengketaan ini jangan dibiarkan terlalu lama. Kemudian kata ulama, dibenarkan seseorang itu berbohong untuk mendapatkan penyelesaian daripada perselisihan. Seseorang itu boleh berbohong, boleh berhelah untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertelaga. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, iaitu kata Nabi bahawa tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Jadi maka dengan sebab itu, di antara keringanan kita boleh berhelah, iaitu ketika mana perang. Perang orang tak beritahu strategi perang, kena helah dalam perang. Jangan pula luruh bendua tak baik bohong ni. Maka sehingga seseorang itu tak tergamak nak berhelah di dalam peperangan. Maka perang itu sendiri adalah helah, strategi helah kepada musuh. Kemudian yang kedua, iaitu mendamaikan perselisihan di antara dua pihak. Kita boleh berhelah. Kita kata kat kawan ni yang berbalas si A dengan si B, kita cakap kat si A, si B ni kalau duduk dengan aku hari tu selalu duk cakap baik pada kamu kata. Tak. Walaupun dia ni depan-depan kamu je nampak jahat, tapi hakikat belakang selalu duk puji kamu. Tak. Selalu duk kata-kata walaupun kawan tu tak cakap apa pun. Tak. Gi kat si B pula beritahu kat si A ni kalau duduk dengan aku selalu duk cakap tentang kebaikan kamu, selalu duk puji kamu. Sehingga dia rasa bahawa dia rasa kurang sikit kebenciannya kepada kawan. Ataupun kita kata ni, anak bau ni, dia sebenarnya dia segan nak beritahu kat kamu, dia sebenarnya dia nak minta maaf lah pada apa yang silap yang dia buat hari tu. Padahal kawan ni tak elah gitu untuk mendamaikan dua pihak ini yang sedang bertelaga. Ataupun helah itu antara isteri pada suami ataupun suami pada isteri dengan tujuan untuk membawa kebaikan pada rumah tangga. Contohlah, isteri tanya kat suami dia, abang ni maaf tak ni dengan silap saya ni. Maka suami ni dia tak maaf, hati dia rasa benci lagi, tapi cuma kerana kalau dia kata abang tak maaf lagi ni, takut jadi besar lagi dalam hatinya. Dia kata kat isteri yang banyak perempuan di dunia ni, yanglah orang paling comel sekali, paling cantik sekali, dan paling abang sayang sekali. Walaupun dalam hati padahal tak ada pun. Tak. Contohlah. Jadi maknanya nak katanya boleh berelah begitu kerana apa, nak jaga hubungan antara suami dan isteri. Kata orang perempuan kata lepas ni, tak boleh pakai jugalah kata-kata suami aku, dia kata. Jadi maknanya begitu. Isteri pun boleh begitu. Berkata-kata yang baik untuk mendamaikan hubungan di antara suami dan isteri. Boleh, tak ada masalah. Lalu kemudian lepas tu kalau orang kahwin dua, isteri pertama pun dia tanya, bang, antara saya dengan madu saya tu, mana abang paling sayang sekali? Tak boleh percaya jawapan suami. Pasal dia guna dalil ni lah. Dalil boleh berelah nak jaga hubungan isteri. Dia kata tak ada. Walaupun abang kahwin 2, 3, 4, sayanglah orang yang paling cinta pertama dan terakhir. Dia cakap macam tu. Dia pasal dia pakai dalil ni. Jadi maknanya tak boleh percaya juga. Jadi begitulah bagaimana dibenarkan berhelah untuk mendamaikan hubungan di antara suami dan isteri. Bahkan Nabi SAW iaitu bersegera di dalam urusan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertelaga. Di dalam satu hadis yang lain disebut baginda Nabi SAW ketika mana penduduk Quba, iaitu penduduk di Masjid Quba bertikai, bertelangkah sehingga saling membaling batu.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan peristiwa tersebut, maka Rasulullah terus pergi ke perkampungan Quba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kata Nabi kepada Bilal bin Rabah, kalau masuk waktu salat kamu azan terus, maka pastikan yang menjadi imam itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah masalah ni tak selesai lagi. Maknanya apa? Kalau berlaku satu pergaduhan, pertelingkahan, segerakan untuk menyelesaikan pertelingkahan tersebut sebelum berlakunya lebih parah dan sebagainya. Jadi apatah lagi kalau pertelingkahan itu kita sebutkan tadi berlaku di antara orang yang paling hampir dengan kita. Kita kalau ada adik-beradik yang dendam dia pada mak, pada ayah, kita kena segera. Segera untuk mendamaikan. Jangan sampai berlanjutan sehingga yang lebih parah sampai mak ataupun ayah kita mati dalam keadaan dia benci pada anak. Jangan sampai begitu. Kerana ia mengundang suatu perkara yang lebih besar lagi. Takut Allah Ta'ala tutup pintu kebaikan di dalam kehidupan si anak ini. Jadi itulah di antara hadis yang ke-39, iaitu mengajar kepada kita bahawa damaikan pihak yang bersengketa itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah akan datang sambung pada hadis yang ke-40, iaitu menjaga kesihatan dan kebersihan. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.